Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam kuasa ketiga. So, seperti biasa, jika audio jelas, boleh tolong maklumkan saya di ruang komen. Share ramai-ramai ya, kita ditekan dengan shadow ban yang tidak terhingga. Dan sertailah telegram saya, Regi Jesse Ritaudin. Baik, hari ini saya hendak mengulas titah yang di Pertuan Agong yang baru-baru ini bertemu dengan duta besar dari China, ya. Dan tuanku dengan duta dari China telah membincangkan isu hubungan dua hala antara Malaysia dengan China. Okey. Dan kemudian yang di Pertuan Agong telah menitahkan agar titah cadangan kepada kerajaan agar memanfaatkan hubungan Malaysia dengan China, kerana China adalah antara ekonomi terbesar di dunia. So, jika anda scroll ke bawah dan rujuk video-video saya yang lepas berhubung dengan isu China ni, saya dah banyak sentuh secara mendalam mengapa Malaysia perlu eratkan hubungan dengan China dan apa yang harus dilakukan oleh kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim. So, saya bersetuju, malah saya kagum dengan titah yang di Pertuan Agong yang bijaksana kerana ianya tepat pada masanya. Okey. Jadi saya juga ingin sentuh, saya pernah memuji Anwar kerana pada lawatan Anwar ke Jerman, ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim buat kali pertama saya terpaksa membuat live, dan pada ketika itu saya masih ingat saya memuji Datuk Seri kerana cara Datuk Seri berhujah berhubung perlunya Jerman melakukan pelaburan di Malaysia. That was a very good speech. Dan apa yang lebih penting ialah di dalam ucapan itu buat kali pertamanya, Datuk Seri Anwar di pentas antarabangsa bersebelahan dengan Chancellor Jerman telah menyatakan sejelas-jelas mungkin bahawa Malaysia bukannya sekutu Amerika Syarikat. Malah kita tidak kita ada hubungan baik dengan Amerika dan kita ada hubungan baik dengan China. Itulah yang saya telah seru Datuk Seri Anwar Ibrahim sekian lama untuk lakukan, dan dia telah lakukannya di Jerman. Dalam live itu saya telah mencadangkan agar Datuk Seri susulan lawatan itu membuat lawatan kedua ke China untuk menarik pelaburan masuk ke Malaysia. Kerana tidak dapat nafikan bahawa pentadbiran ini banyak menimbulkan tanda soal, khususnya adakah pentadbiran ini sekutu Amerika. Kerana pentadbiran ini atau khususnya Pakatan Harapan yang mengetuai pentadbiran ini memang dikhawatiri terhutang budi, khususnya dengan pihak Republikan dari Amerika Syarikat yang telah mengaku membantu beberapa tahun supaya Pakatan Harapan berjaya mentadbir negara. So, ucapan di Jerman itu cukup bagus, cukup padu, dan saya telah menyuarakan perlunya Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China semula, kerana China amat bimbangkan Amerika, kerana kita tak boleh lari dari hakikat bahawa Amerika ini adalah ancaman terbesar buat China, kerana Amerika telah melakukan pelbagai usaha untuk cuba menguasai secara langsung atau tidak langsung perairan-perairan di sekitar Malaysia, khususnya Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Pada zaman pentadbiran Abdullah Ahmad Badawi, sudah ada percubaan untuk mewujudkan Regional Maritime Security Initiative atas kononnya untuk menumpukan fokus negara-negara serantau ini kepada keselamatan di perairan-perairan Malaysia, khususnya Selat Melaka dan Laut Cina Selatan. Kononnya jika ada ancaman terorisme dan sebagainya, maka ia boleh ditangani. Tetapi ia telah dikhawatiri oleh negara-negara serantau bahawa ini adalah percubaan Amerika untuk masuk campur dalam hal ehwal negara-negara tersebut, termasuk Malaysia. Jadi benda ini telah ditolak oleh pentadbiran Abdullah Badawi. Tetapi Amerika tetap akan bercuba. Jadi ada kekhawatiran memandangkan pentadbiran Pakatan Harapan
difikirkan mungkin terhutang budi dengan Amerika. Dikhawatiri jika Amerika membawa balik proposal tersebut, maka akan dapat persetujuan dari Malaysia, dan dengan itu akan ada kapal-kapal Amerika, kapal-kapal perang dia di perairan kita. Jadi jika ada kapal-kapalnya, kita tahu atau saya percaya lambat laun Amerika akan cuba kenakan cukai keselamatan, dan ini akan menjejaskan ekonomi China, kerana 90% daripada dagangan minyak yang melalui Laut Cina Selatan akan melakukan transit di Selat Melaka, dan China amat-amat bergantung kepada Laut Cina Selatan dan Selat Melaka kerana Amerika adalah pengimport minyak mentah terbesar di dunia, jauh melebihi Amerika. So jika ada pencukaian dan ada kekacauan yang ditimbulkan oleh Amerika dari sudut penghantaran minyak tersebut, ia akan menjejaskan China. So China amat-amat khawatir Malaysia di pihak siapa ya. Jadi ucapan Anwar di Jerman cukup bagus, dan kemampuan Duta Besar China untuk bertemu dengan yang di-Pertuan Agong dan membincangkan hubungan dua hala ini adalah petanda keyakinan China susulan daripada ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim di Jerman. Ramai mungkin tidak nampak. Okey. So sekarang saya syorkan agar Datuk Seri Anwar Ibrahim bertemu dan berbincang dengan Tengku Razaleigh Hamzah. Tengku Razaleigh Hamzah ni hidup, dia duduk ada dalam Malaysia ni. Dia duduk dalam parti UMNO, dan parti UMNO ini adalah sekutu Anwar dalam kerajaan. Jadi tidak ada sebab Datuk Seri tidak mengadakan perbincangan dengan Tengku, kerana Tengku lah sebabnya Malaysia ada hubungan diplomatik yang erat dengan China. Perkara ni sebenarnya telah disampaikan oleh Tengku kepada saya secara peribadi dalam pertemuan hampir lebih 5 jam di Pejabat Tunku di Kuala Lumpur. Ya, Tengku menceritakan kepada saya apabila ada satu trade exhibition di Guangzhou, China, Tengku sebagai Ketua Dewan Perniagaan Melayu telah dihantar oleh Tun Abdul Razak ya ke China pada tahun 1971. Selepas habis exhibition tersebut, Tengku dan rombongan dia balik dari Guangzhou ke Beijing untuk bersiap sedia untuk kembali ke Malaysia, tetapi Tengku terkejut apabila ada pihak membawa perutusan kepada Tengku bahawa Perdana Menteri China pada ketika itu hendak berjumpa dengan Tengku. Ini mengejutkan Tengku kerana Tengku bukannya datang sebagai menteri mahupun Perdana Menteri. Dia datang sebagai Ketua Dewan Perniagaan Melayu untuk masuk satu exhibition. Jadi dia terkejut. So Perdana Menteri pada ketika itu di China adalah Zhou Enlai. So keesokan harinya rombongan Tengku telah dibawa menerusi kenderaan khas ke the Great Hall, the People's Hall di China, di mana Tengku telah dibawa dihadkan kepada 3 orang ya. Tengku dan 2 lagi orang dibawa berjumpa dengan satu delegasi dari China. Tengku dilayan seolah-olah dia adalah ketua negara. Jadi dalam perjumpaan itu pelbagai benda telah dibincangkan, tetapi Perdana Menteri China telah membincangkan hubungan dia dengan seorang tycoon dari Malaysia, iaitu Tan Kaki ya. So saya baca ya, saya pernah menulis berkenaan dengan interaksi saya dengan Tengku. Menurut Tengku, Perdana Menteri China menceritakan bagaimana beliau bertemu dengan seorang tycoon bernama Tan Kaki di Pulau Pinang apabila kapal yang membawa Perdana Menteri China itu telah rosak dekat perairan Pulau Pinang. Dan kemudian apabila Perdana Menteri China mengajak Tan Kaki kembali ke China untuk berjuang bersama dengan Parti Komunis China, Tan Kaki bersetuju dan menyerahkan segala aset dia termasuk OCBC Bank, Lee Rubber dan Great Eastern Insurance kepada menantu dia. Okey. So Tengku dalam perbincangan dengan Perdana Menteri China, tiba-tiba Tengku beritahu Perdana Menteri China, okey, Malaysia khawatir berkenaan dengan pergerakan komunis di Malaysia. Jadi China terkejut bila dengar Tengku. Lepas tu Tengku buka cerita Chin Peng.
Dan Xi Jinping pernah ke China dan berjumpa dengan kumpulan komunis. Jadi Perdana Menteri China terkejut dan dia beritahu, kita di sini adalah parti komunis yang memerintah China. Kita bukannya ada kaitan dengan pihak komunis di Malaysia, sebab pihak komunis di Malaysia adalah Marxist-Leninis komunis. Dia adalah kumpulan lain yang menggunakan ideologi lain. Dan dia tak kenal Xi Jinping, dan Xi Jinping bukannya datang ke China untuk berbincang dengan parti komunis China. Mungkin ada kumpulan-kumpulan lain di sini. Berulang kali Perdana Menteri China menceritakan benda itu kepada Tengku, dan Tengku seterusnya telah memberitahu bahawa dia akan sampaikan kepada Perdana Menteri Malaysia. Jadi bila Tengku kembali, dia ceritakan kepada Tun Razak, dan di situlah tercetusnya langkah pertama Tun Razak untuk ke China untuk secara rasmi mengeratkan kembali hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China. So Tengkulah orang di belakangnya. Tun Abdul Razak tidak ada bersama kita. Tengku ada bersama kita. Tengku jugalah antara pihak yang telah memajukan, mengembangkan ekonomi Bumiputera di negara kita, termasuk ikon utama dalam Bank Bumiputera. Dan Tengku telah diamanahkan oleh Tun Razak untuk mengembangkan ekonomi Bumiputera, dan Tun Razak telah mengajak Tengku untuk berbaik dengan Tun Ismail, yang pada ketika itu adalah Gubernur Bank Negara. Tun Ismail ini adalah abang kepada Tun Siti Hasmah, isteri kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menerusi persahabatan antara Tengku dengan Tun Ismail, Tengku telah diperkenalkan kepada tokoh-tokoh perbankan dunia. The heavyweight yang ada hari ini yang menguasai perbankan dunia, Tengku diperkenalkan, dan mereka telah mengajar Tengku cara untuk mengembangkan aset kerajaan Malaysia, termasuk mengambil alih syarikat-syarikat seperti Sime Darby, Guthrie dan sebagainya. Siapakah individu di sebaliknya? Tengku. So Tengku ni dari sudut perbankan, dari sudut Bumiputera, dari sudut hubungan diplomatik dengan China, dia adalah orang watak utama. Jadi saya sarankan Anwar mengadakan perbincangan dan mungkin meletakkan Tengku sebagai penasihat ataupun bekerjasama ke arah menjalin hubungan erat dengan China, dan Anwar boleh pergi ke China dan mengulangi komitmen dia yang disuarakan di Jerman bahawa Malaysia tidak mengambil memilih dari sudut China atau Amerika. Malaysia hanya hendak lakukan hubungan perdagangan dan kita bukannya sekutu Amerika. Jadi ini semua berbalik kepada titah Yang di-Pertuan Agong, dan saya percaya titah Yang di-Pertuan Agong adalah signal kepada Anwar, susulan daripada lawatan Duta Besar China, yang saya percaya adalah susulan daripada ucapan Anwar di Jerman. Jadi signalnya ialah Anwar perlu pergi ke China dan membawa balik pelaburan, kerana China ada banyak duit, hampir 1 trilion yang ada dalam bond di Amerika, dan dia tidak tahu nak buat apa dengan duit itu. Bayangkan daripada 1 trilion US dollar tersebut, kalau kita boleh dapat dalam bentuk pelaburan 10 bilion ringgit atau 20 bilion ringgit, bagi China tu celah gigi. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam kuasa ketiga.